Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, insyaAllah. Alhamdulillah semua, Alhamdulillah. Saya diberitahu bahawa yang berkumpul pagi ni, suara ni dengar macam gema sikit. Saya diberitahu adalah semua pimpinan-pimpinan lah dari pelbagai jenis kepimpinan kan. Pengawas pusat sumber, pengawas TRIPS, betul kan? Rakan PRS. Ada yang satu tinggal ke satu lagi? Apa dia? Koperasi, pengawas koperasi. Okay, Alhamdulillah. So insyaAllah, sebab tu berdasarkan kefahaman saya ialah ni semua kepimpinan pelajar Saya mulakan dengan memperkenalkan dirilah sikit adakah yang pernah sama terlibat dengan sesi sebelum ni? Saya assume tak ada lah, tapi ada ke? Kot dah kenal ke, dah jumpa? Tak ada jumpa So nama saya Muhammad Saifuddin bin Muhammad Rehan. Tu gambar saya lah. Kenapa ada love kat sini? Ni kat sini Bukan saya yang letak tu Dan saya bekerja di UIA Gombak. Ada yang pernah sampai UIA Gombak? Tak pernah sampai kat? Ada yang bercita-cita nak masuk? Tak ada juga? Ada juga? Ada? Okay, so saya dari Kuliah of Engineering, kejuruteraan dan Department Mechanical, kejuruteraan Mechanical. Okay, so saya lecturer lah ataupun pensyarah Dan dalam konteks dengan rakan-rakan ataupun abang kakak ni, saya penasihat kelab harmoni tadilah. Untuk sepanjang sesi ni, harapan saya ialah masing-masing ada catatan masing-masing lah. Right? Kalau saya just nak kongsi saya punya buku nota masa saya start mencatat dari zaman dulu ni daripada tahun 2008. 2008 dah berapa tahun 2008 16 Right, yang masih dan kalau saya dulu memang rajin lah berkala-kala saya punya catatan nota ni supaya seronok untuk dibaca ada kala biru, merah, hitam. Right, kenapa, apa pentingnya catatan? Dan kalau dulu memang saya bukan invest lah sebab yang ni dapat free, ada orang bagi kan. Yang ni pun dapat free juga, yang merah ni. Ini 2000 saya invest kulit keras ni sebab dia tahan lama lah. Kalau yang kulit yang lunyai tu kadang-kadang sebab arak lama-lama dia lunyai So catatan benda-benda penting dalam kehidupan saya ni biasanya saya kadang-kadang saya belanja lebih sikit lah untuk ada buku yang hardcover. So dia dah dekat 20 tahun pun masih terjaga Now, kenapa bagi siapa-siapa adik-adik kalau ada yang bercita-cita besar untuk jangka panjang benda ni akan kadang-kadang kita akan guna balik dan kita akan flashback balik apa yang kita pernah dapat zaman-zaman dulu dan kadang-kadang dia amat berguna dan kalau dia hilang dia amat sayang lah. Kalau dulu saya sebelum ni saya banyak je catat atau kertas-kertas atau simpan. Biasanya kertas-kertas tu dia akan berterabur, hilang dan sebagainya lah. So sebab tu saya kata kalau ada buku yang proper tu agak bagus. Untuk catatan ni, okay, sepanjang-panjang ni harapnya catatan untuk masing-masing lah. Cumanya ada juga saya harap ada catatan yang kami nak collect balik. Tapi ni catatan more kepada yang menjurus kepada yang berkaitan yang kami nak faham lah. Sebab sebagaimana yang disebut tadi, kita akan ada sesi yang berkala. So harapan kami ialah bila kami balik hari ni sebelum Jumaat nanti, dapatlah gambaran sebenarnya yang adik-adik harapkan apa contohnya gitulah. Ataupun adik-adik sebenarnya tertanya pasal apa dan sebagainya. So dia akan membantu kami prepare dengan lebih tepat dengan apa yang diperlukan lah. So benda-benda tu yang dicatatkan dalam yang ni lah. Kalau catatan untuk peribadi, catatan masing-masing Now, ni saya guna kertas recycle. So kertas exam sebenarnya, siapa yang nak tengok soalan exam universiti boleh tengok lah kalau kejuruteraan Tapi ditanggal-tanggalkan, so ambil seorang selai lah So guna yang belah yang kosong tu lah So lepas tanggal-tanggalkan dan ni siapa yang minat engineering nak tengok soalan statics boleh pas-paskan. Kalau dah lebih boleh pulang balik ataupun kalau nak simpan kertas soalan pun terpulang lah kot dah nak start prepare untuk universiti. Ini tanggal-tanggal kan sebab maknanya seorang ambil selai.
Saya tak sempat nak buang stapler dia. Sebenarnya seorang ambil selai dan tulis di ruangan yang bersih ni. Bahagi dua. Okey, pas-pas kertas dulu nanti supaya kalau saya bagi arahan ni susah pula nak ni. Kau tu tarik je lah. Cukup. Yang lain banyak kertas tu boleh pas terus ke belakang-belakang. Yang ada lagi kan? Ni banyak. Tengah buka stapler. Okey. Kita bagi masa sikit. So itu perbezaan lelaki dengan perempuan Yang lelaki main tarik yang perempuan lebih cermat, lebih teliti. Okey, semua dapat ni? Boleh pas-pas kertas. Masing-masing at least ada sekeping. Kalau ada terlebih tu nak simpan buat kenangan pun tak ada masalah. Okey, yang kertas ni boleh lipat jadi dua supaya ada bahagian atas bawah atau kiri kanan. Lipat dua. Sebelah nanti ni semua dah ada ke? Takut temu tak belum sempat nak bagi perhatian. Dah Okey. Macam saya cakap tadi harapnya ada kertas ni untuk catatan untuk bagi pihak kami, dan kalau catatan sendiri tu kertas sendirilah, ataupun kalau ada lebih nak simpan pun tak ada masalah untuk catatan sendiri. Tapi untuk catatan kami ni ialah sebelah tu, kalau daripada apa-apa yang kami explain, saya dan kemudian abang lepas ni, yang rasa macam saya nak tahu lebih benda tu, ataupun saya perlukan pelatihan benda tu, ataupun saya perlukan bahan bacaan atau apa-apa yang bersifat tu kat sebelah lagi ialah kalau ada soalan-soalan yang macam soalan ni saya tak terima jawapan lagi. Kenapa kena apa-apalah, saya tulis kat situ. Supaya kalau kami tak sempat jawab hari ni pun, kita ada reference untuk nanti next time kami datang, kami boleh bantu adik-adik menjawab dan memberi tu. Faham So sebelah untuk apa-apa yang rasa saya nak benda tu, harapan saya next time adalah benda tu, ceritalah benda tu, latihlah benda tu atau sebagainya. Satu lagi ialah soalan-soalan lah. Apa soalan? Memang kena masuk universiti ke? Tak tahulah kan. Apa-apa soalan yang tertanya, just tanya je, tulis je kat situ. Okey, itu untuk sepanjang ni So bila-bila ada jumpa benda tu je tulis je kalau tak ada tak perlu tulis, tapi bila terfikir jap, ni ada soalan nak tanya, ataupun saya nak benda ni kalau alright, InsyaAllah. So bila kita ada catatan masing-masing, ni saya cakap pasal catatan personal dalam buku masing-masing tu, satunya adalah kemudian nanti boleh compare notes lah kan. Boleh tengok kawan, kau dapat apa, aku dapat ni kan, dan sebagainya. Kok kita ada terlepas something ataupun kita tak faham something. Dan kadang-kadang kemudian bila nak jadi penceramah ke semuanya, dah ada nota yang boleh di-refer, ataupun kadang-kadang kita masih boleh memanfaatkan dia bila kita turun masyarakat dan sebagainya. Ini contoh-contoh lah, bila mana macam buku-buku saya ni saya masih guna walaupun dah berbelas tahun untuk perkara yang berbeza. Kalau saya nak cerita sikit pasal diri saya ni boleh ke? Boleh Okey, saya dah beritahu nama saya tadi. Tahu negeri apa ni? Negara apa ni? England England. Saya lahir di sini Leeds. Nama tempat tu Leeds. Ayah saya belajar dekat situ, buat degree kat situ, kahwin, dan saya lahir kat situ lah. Tapi tak tahu lah, adik-adik ni ada yang tengok Liga Perdana Inggeris tak? Ada juga? Pernah perasan tim ni tak? Pernah? Tahun ni dah tak ada lah, dia dah jatuh, dia dah relegated tapi dia pernah naik sekejap. So sekarang saya dah tak ada tim nak sokong dah. Yang ni negara apa? Tahu? USA ataupun United States of America, ataupun Amerika lah. Siapa tahu negeri apa ni? Siapa tahu geografi belah barat ni? Tak masuk silibus kan? Texas ni atas dia. Kalau familiar, ni Oklahoma Kenapa saya tunjuk benda ni? Sebab ialah kebetulannya saya lahir kat sini, dan kebetulannya isteri saya lahir kat sini. Ceritanya mak bapak kita orang kedua-duanya masa belajar degree tu di luar negara lah. Pertama kali saya jumpa isteri saya kat sini lah. Sebab ayah saya buat degree kat sini, lepas tu buat master kat sini.
Lepas tu jumpa lah kita orang. Walaupun masa tu tak tahulah tu bakal isteri kan, sebab dia baru lahir, saya baru 4 tahun. Lepas tu lama tak jumpa, tahu-tahu dah 20 tahun kemudian kahwin pula kan. Itulah cerita saya. Tapi saya banyak membesar di Shah Alam. Ada yang pernah sampai Shah Alam? Ada yang tak pernah sampai Shah Alam? Ada yang selama-lama hidup ni memang duduk Gombak je. Ni bukan Gombak, ni duduk Keramat je, ataupun belah sini lah. Ke pernah dah satu Malaysia round? Tak pernah juga Shah Alam pernah sampai lah. Pernah tahulah ni masjid Shah Alam Okey, saya membesar lama ke situ Ni just cerita saya sekolah gambar-gambar saya sekolah. Ni batch saya lah. Boleh detect tak muka saya benda tu? Zaman sekarang ni scan zaman gambar lama Now, lepas saya habis SPM, saya pun berangan lah nak tengok tempat kelahiran. Saya lahir kat UK tu kan. So saya sambung di Intech Intech ni pusat persediaan untuk pergi sambung ke luar negara. Saya buat A-level masa tu. Dan nak dijadikan cerita, tahun 98. Sekejap, korang belajar tak? Apa yang berlaku kat Malaysia tahun 98? Ni zaman 1998. Tak fikir lah zaman tu lah, zaman sebelum lahir kan. Berlaku kegawatan ekonomi. Kegawatan ekonomi tu? Ke tak pernah dengar apa benda tu, gawat ekonomi? Yang adik-adik tahu pandemik COVID je lah kot Kalau kegawatan ekonomi tak pernah rasa lagi tak pernah bila last time kegawatan ekonomi 98 tu satu 2000 tak ingat lah. Anyway, kegawatan ekonomi ni basically antara implikasi dia lah tiba-tiba kerajaan tak ada duit lah. So saya sebenarnya dapat beasiswa nak pergi England. Tiba-tiba duit tak ada. So dia pun buat announcement lah, sorry lah duit tak ada, so lupakanlah nak pergi overseas tu kan. Tu satu. Dan keduanya, saya dapat beasiswa, dia kata sorry lah duit tak ada, so kita orang bagi pinjam sekejap boleh tak? So kena bayar balik tu batch saya amat bertuah lah dapat melalui benda tu berangan nak pergi overseas, tak dapat. Dan dah dapat beasiswa, ditarik balik, dia bagi pinjaman Dan kemudiannya saya sambung di Uniten, Universiti Tenaga Nasional. Tahu universiti? Tahu Ada yang nak masuk universiti? Siapa yang nak pindah electrical ke apa? Okay. Saya buat degree di sini selama 4 tahun. Dan kemudiannya saya sempat mengajar di UPM sekejap satu semester. Ada yang nak masuk UPM? Tak ada? Oh, tak minat Sekejap, adik-adik ni nak masuk universiti ke tak? Nak masuk universiti mana? UM? UKM? UAE dekat ni tak nak Jawab apa? UKM, UPM? Masa? Ada yang nak masuk Lim Kok Wing ke? Tak ada? MMU? Lim Kok Wing pernah dengar? Tak pernah dengar ke tak sempat lagi? Adik-adik ni form berapa yang lupa nak tanya? Ada yang form 4 ni menengah atas Form 4 tak ada Form 4 siapa? Tingkatan 4? Tingkatan 3? Ada tingkatan selain dari tingkatan 4? Enggak pegang. Okey. Alright, so biasanya tingkatan berapa baru start fikir ni nak masuk universiti? Kadang-kadang dah lepas SPM pun tak fikir lagi kan? Tak tahulah. Kalau saya dulu lepas SPM pun nak isi apa Kebetulannya anak sulung saya baru masuk UPM lah. Anak sulung saya baru masuk UPM. Now, saya nak cerita satu benda Ni cerita selingan lah kot Masa saya mengajar di UPM, pelajar dia di Fakulti Engineering masa tu, kejuruteraan masa tu lebih kurang 50% Melayu, 50% Cina lebih kurang. So bila saya masuk kelas tu, tak tahu kenapa semua budak Melayu duduk sebelah, semua budak di Cina duduk sebelah. Yang budak India 2-3 orang kat belakang tak tahu buat apa. Yang menariknya, setiap kali saya habis mengajar, saya tanyalah ada soalan, kalau dia bahasa Inggeris ni, any question? So semua budak-budak Cina ni angkat tangan tau, nak tanya. Semua budak Melayu kemah beg. So kata lain macam ni kan. Lepas tu saya pindah ke, saya sekejap je kat situ. Nak jadi cerita, antara faktornya ialah masa saya masuk UPM. So masa saya di degree ni, saya alhamdulillah dapatlah anugerah dekan setiap semester. Lepas tu masa masuk tu dia orang kata macam result bagus ni.
awak tolong buat PhD terus. Saya kata, saya cuak lah. Saya lari UIA. Dia kata tak apa, buat master dulu baru buat PhD. Saya kata, tenanglah sikit kan. Sebab buat PhD terus tu saya menakutkan. Masa tadi saya kata dalam kelas di UPM macam tu, di UIA ni semua hampir semuanya Muslim lah. Sebila saya tanya any question, semua kemas back lah. tak ada yang angkat tangan So harapnya adik-adik ni menjadi orang yang rajin bertanya lah kot. Siapa kat sini kalau dalam kelas tu suka angkat tangan? Bukan nak angkat tangan nak pergi toilet ke apa? Angkat tangan nak... Oh tak ada ni bukan kepimpinan. Ada tak? Kan sebab saya dah faham semua, buat pun nak tanya. Alright. Okey, alang-alang tu dah cerita benda tu. Sekejap. Ni pukul apa dah ni? Okey. Biasa tak? Okey, kalau adik-adik yang trips yang biasa, trips ni ada bagi, selalu kena bagi tazkirah ke apa-apa? Ada juga Biasa tak orang bagi tazkirah? Oh, ikhlaskan niat. Ke tak biasa? Biasa kita nak mulakan ni, ikhlaskan niat. Saya pun tak pesan tadi. Semua datang ni ikhlas. Ikhlas ni maksud dia apa Dari hati. Kalau tak ikhlas, dari otak ke dari mana? Apa dia? Tak dipaksa. Okey, menarik. Buat kerana Allah. Lagi. Rela hati. Okey. Kalau sebab dia akan menarik kalau kita rela dengan rela hati buat benda yang tak elok, ikhlas ke tak? Oh tak pula, tapi rela hati. Dia kena benda yang baik, bermanfaat. Okey. So maksudnya dia kena ikut jugalah. Sebab tu nak kata kalau kita kata buat kerana Allah, Allah suruh buat baik, kita buat baik lah kan. Dia mustahil aku buat benda tak elok ni kerana Allah kan. Dia macam masa pula Allah kata jangan buat benda tu kan. Okey, so kalau saya guna definisi tu boleh terima tak saya kata? Okey, kalau ikhlas kita buat kerana Allah, boleh terima boleh? Macam tak. Okey ke ni adik-adik? Okey. Kalau kita contoh kita ada dua pilihan, kita jalan-jalan ada dua jalan. Dan kita tahu Allah nak kita pilih jalan pertama. Contohnya solat ke apa kan. Dan kita tahu Allah tak nak kita ambil jalan kedua. Contohnya tak bangun solat. Contohnya. So kita ada pilihan, nak solat ke tak? Kita tahu Allah suruh kita solat. Kalau kita ikhlas, kita pilih yang mana? Yang pertama tu kan. Sebab kalau aku buat kerana Allah, Allah suruh yang ni, aku buat yang ni lah. Mustahil lah aku pilih yang lagi satu kan. Boleh terima? Okey. Kalau adik-adik dalam kelas, tiba-tiba cikgu terangkan something yang adik-adik tak faham. Adik-adik sebenarnya ada dua pilihan tau. Apa pilihan? Pilihan pertama, angkat tangan. Cikgu tak faham, boleh terangkan balik tak? Pilihan kedua, senyap je lah. Lantak lah, tak tahu kan. Rasanya Allah nak kita pilih yang mana? Tanyalah kan supaya faham kan. Jadi kalau kita ikhlas, kita akan buat apa? Kita akan tanya so kat situ yang susahnya ikhlas tu. Sebab kita terpaksa membuat keputusan yang Allah suka. Dan kebanyakan kita kenapa kita susah nak angkat tangan kalau dalam kelas? Agak-agak kena marah. Angkat tangan kena marah betul. Lagi malu. Lagi segan, malu. Malu, segan, takut dan semuanya dia perasaan kan. Dan kita boleh klasifikasikan dia sebagai perasaan ego lah. Segan lah kalau orang aku tanya ni, orang kata aku tak faham kan. So kalau kita faham benda tu, sebenarnya kita ada dua pilihan. Allah suruh tanya, nafsu kata, ego kata jangan tanya. Kalau buat kerana Allah, kita buat macam ni lah. Buat kerana nafsu macam ni. So yang tu yang bila kita kata ikhlaskan niat tu, kat situ yang susahnya. So lepas ni latihlah diri latih diri. Aku ikhlas. Kalau aku tak tahu, Allah mesti nak aku tanya. Tanya sampai faham lah kan. Of course janganlah tak buat kerja rumah, tak faham apa, lepas tu tanya banyak macam, padahal sepatutnya dah kan. So maksudnya sebab tu baca, buat rujukan, bacaan dan sebagainya. Saya cerita ni sebab apa tadi? Sebab bila saya cakap tadi yang Melayu ni kebanyakan dia tak tanya
Now, kemudiannya saya buat master di UTM Skudai. Dia nak masuk UTM? Tak ada. Ya, adik ni bidang apa? Sebab yang semua yang saya masuk ni biasanya kalau kejuruteraan tu lah biasanya. Tapi kalau bidang lain mungkin universiti yang lain lah kan. Banyak pilihan. Banyak bidang. Alright. Siapa yang kat sini yang sains tulen Sains tulen ni apa? Yang mungkin ke arah teknikal dan kejuruteraan ni. Oh bukan, kalau sains tulen apa? Fizik, kimia. Oh yang macam tu. Okey. Yang kalau yang teknikal sikit ada. Macam apa kejuruteraan punya side lah. Apa ada juga. Yang lain apa? Yang lain sejarah semua ke apa? Apa bidang lagi? Saya pun dah. Ada sains, ada reka tadi tu macam buat art lah. Yang belah art ada? Ramai tak? Tak, yang adik-adik lelaki ni apa sebenarnya? Semua pun tak angkat tangan ke memang lenguh lah dah. Okey, ke adik-adik tak biasa menjawab. Saya nak dengar je kenapa tanya-tanya soalan ni. Okey, saya masuk UTM Kemudiannya bila saya habis di master ni, saya kembali ke Shah Alam. Dan first time saya start macam terlibat dengan berprogram dengan adik-adik. Maknanya saya bukan student dah kat sini, saya dah orang besar kan. Tapi saya start bawa student macam ni lah di Intech ni masa tu. Dan kemudiannya saya buat PhD di sini. Ada yang nak pergi? Okey, boleh agak negara apa ni? France Boleh baca ni? Kecil sangat. Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports. Itu French lah. Ataupun rasanya perkataan dia dekat dengan Inggeris kan. Institut Superior tu higher learning lah, Automobil dan Transport. Kat sini boleh baca University de Bourgogne. Kalau perasan rumah ni macam rumah kilang je sebenarnya, sebab memang dia beli kilang, dia ubah masuk dalam baru nampak apa benda dalam tu. So saya buat PhD di sini 4 tahun. Dan okey, just nak cerita pengalaman berprogram dengan pelajar-pelajar lain lah. Saya ni peta Perancis Saya di Nevers. So saya duduk kat situ. Pelajar-pelajar Malaysia yang saya selalu berprogram dan selalu kalau siapa family dengan usrah dan sebagainya, saya berusrah dengan dia orang. Seorang tu dia duduk di sini, di Toulouse Seorang lagi member tu duduk di Tours. Seorang lagi di Besançon. Dan seorang lagi di Turki So kita orang selalunya online lah, tapi setiap bulan berjumpa So kita orang punya belanja transport tu agak tinggi lah masa tu, untuk berjumpa berusrah setiap bulan Lepas tu mana seorang lagi member dekat Netherlands, kat Holland, Belanda. Dan masa saya satu fasa tu saya berusrah di Itali nakib, kalau pernah dengar perkataan tu lah, nakib saya di Itali So masa kita orang usrah tu, kita orang kena fly naik ataupun naik kereta, travel berapa jam sampai Itali. First time, semua tahu bangunan condong tak? Bangunan condong yang Itali lah, kita Malaysia ada juga kan. Tapi bangunan Pisa tu, kebetulan rumah dia dekat dengan Pisa tu. So kita orang duduk usrah, lepas tu boring sikit, jom keluar tengok bangunan condong, lepas tu masuk balik So tu pengalaman lah kat situ Dan kemudiannya ni kalau saya besarkan lagi, saya memang duduk di Perancis, tapi disebabkan saya banyak berprogram dengan student-student Malaysia di serata tu So saya dah nak usrah di Moskow. So pernah lah bila program-program macam ni saya pergi ke sana. Di Poland, apa nama dia, lupa dah nama bandar tu. Dan juga di Czech Republic dekat Prague. Dan kemudiannya student yang saya bawa, dia bawa pula Jerman dan juga Spain So pengalaman saya dengan aktiviti, kalau kita nak kata dalam konteks yang dekat dengan adik-adik ni, macam kepimpinan lah kot. Kita jumpa pelajar-pelajar ke sana, bagi kesedaran, ajak buat program sama-sama dan sebagainya. Ni pengalaman saya di masa di Eropah lah Dan kemudiannya ni antara gambar-gambar lah, saya punya rambut masa dulu macam tu. Ni anak sulung saya masuk UPM ni, masa tu dia
Ni buku nota saya tu maksudnya dia bertengget je lah, ikut je lah kan kalau saya berprogram dan semuanya. Dan ni gambaran macam tu lah. Projektor pun duduk tengah-tengah macam ni, sebab rumah tu kecil right. Ni program outdoor, boleh nampak tak saya kat mana? Nampak now, dan juga ada 2 orang anak yang lahir kat situ lah. Anak ini lahir dekat Perancis. Ni lahir kat Perancis. Yang 2 ni lahir sebelum sampai ke Perancis. Anyway, tu background saya. Right. So, pendek cerita, dan sekarang saya di UAE banyak mengaktifkan diri jugalah dalam aspek-aspek satunya jumpa pelajar-pelajar di universiti sendiri, dan satunya bila ada peluang untuk jumpa macam adik-adik ni lah. Now, dan saya akan sharekan kenapa kejap lagi. Alhamdulillah, saya berjumpa dengan yang saya anggap pemimpin-pemimpin muda lah depan saya ni kan. Semua pemimpin dalam universiti masing-masing. Dan itu antara saya punya passion sekarang lah. Okey, sepanjang-panjang saya punya cerita tadi saya di sekolah tak pernah ada pengalaman dalam kepimpinan macam adik-adik ni lah. Saya nak cerita macam ni betapa, tak tahu lah adik-adik ni, sorry saya tak kenal. Adik-adik ni ada tak yang jenis amat introvert? Tak kerti cakap dengan orang? Ada juga So saya kategori yang begitu, tu satu. Dan keduanya memang amat tidak berpotensi juga kalau zaman tu. Nak cerita okey, adik-adik kalau lelaki ni, satu kelas berapa pelajar lelaki? Kalau satu kelas 12 biasanya. 18. Oh, ada juga. Yang paling kecil 12 ada. 12 ada lagi. 7. Perempuannya berapa? Maknanya satu kelas tu dalam 20 lebih je 30. Oh, kelas kecil lah. Okay, anyway, kalau saya tunjuk gambar saya tu kelas, sebab kita orang tu satu tingkatan satu kelas je tau. Sekolah tu sekolah yang amat kecil so dia tak adalah banyak kelas macam adik-adik ni. Dan saya nak cerita macam ni dalam kelas saya tu yang ada dalam 14 orang, 15 orang, ada 2 orang tu kaki bangku sungguh lah. Maknanya tak boleh main apa-apa lah. So tinggallah dalam 13 orang. So kita orang ada perlawanan antara kelas tau. Main bola berapa orang? 11 kan? Dalam 13 orang yang boleh lah kalau nak try sepak bola pun. So 11 jadi pemain utama, 2 jadi simpanan. Selama saya ni tak pernah dapat masuk padang tau. Sentiasa simpanan. Tu begitulah bangkunya saya. Masa saya form 4 dan form 5, saya masuk satu kelab tu, kelab bahasa Inggeris Saya dah satu-satunya menengah atas yang kelab tu. Yang lain tu form 1, form 2. Macam tu lah. Dan yang bestnya bila melantik kepimpinan, semua form 1, form 2 saya tinggal seorang-seorang, tak ada jawatan. So itu jangan nak cerita saya membesar dalam keadaan sepanjang-panjang tu memang tak ada potensi apa-apa lah, nak bercakap tak boleh dan sebagainya. Until selepas dah master tu baru timbul kesedaran, aku sepatutnya, dan akhirnya sampai sekarang lah. Now, bila saya cerita benda ni, saya cerita ada setengah-setengah abang-abang di UAE. Dia kata, kalau macam tu kita orang pun okey lah macam tu. Tapi saya rasa macam ni, saya kata, sebab dia kata, doktor okey je. So tapi saya punya perspektif ialah kalau adik-adik dapat pengalaman dan latihan lagi awal, sepatutnya masa umur macam saya ni menjadi orang yang lebih hebat lah. Dan itu yang diperlukan oleh negara kita. So itulah passion saya, supaya jumpa yang muda-muda ni supaya ada head start, supaya masuk universiti adik-adik semua dah ready untuk memimpin dan sebagainya, harapannya. Right. Dari konteks apa yang kami cuba buat dengan program ni hari ini dan ke depan, kita cuba bawa, kalau untuk yang lelaki, abang-abang diabetes lah. Dan hari ni insyaAllah, mana dah abang tadi, akan kita jemput seorang abang yang untuk bercerita jugalah dari konteks itu. Dan of course macam yang disebut tadi, akan datang ni adik-adik akan lebih banyak berprogram apa kata, dalam grup kecil dengan abang-abang yang lain Dan juga kita ada kakak, tapi kakak ni jadi kamera jadi juru kamera ni. So insyaAllah ke depan
dalam siri-siri akan datang, insya-Allah akan ada ramai lagi lah abang kakak yang akan berkongsi dengan lebih dengan adik-adik. Dan semuanya insya-Allah amat bersemangat, amat gembira untuk berkongsi lah. Dan harapnya nanti adik-adik ready lah untuk berinteraksi dengan abang kakak ni, tanyalah pengalaman di universiti, pengalaman memimpin dan sebagainya, insya-Allah. Now, saya berdepan dengan adik-adik yang ni ialah kepimpinan lah kan, super power Now, on one hand dia adalah satu peluang sebenarnya. On the other hand dia juga ada satu tanggungjawab. Right? So saya akan pergi satu-satu Apa peluang apa peluang yang adik nak rasa dengan berada dalam posisi adik ni? Ni peluang apa Peluang keemasan. Menarik, lagi. Peluang untuk apa? Okey. Memperbaiki diri. Okey, lagi? Apa dia? Tingkatkan diri. Similar. Lagi. Ya, adik-adik ni tak ada. Ya, ke generasi sekarang ni memang yang lelakinya semua pemalu okey, itu satu tak apalah, nanti bila sesi lelaki dengan lelaki kita kena cerita sikit maksudnya apa, satu kapasiti yang kita kena tingkatkan sebenarnya. Dan sebab expectationnya nanti biasanya yang perlu memimpin yang paling ke depan tu sepatutnya adalah lelaki lah. Now, siapa pernah, okey, sebab semua kat sini Muslim siapa familiar dengan hadis yang mengatakan siapa yang memulakan satu sunnah yang baik dan kalau orang ikut dapat apa? Pernah dengar hadis tak? Man sanna sunnatan hasanah. Ni siapa yang hafal bahasa Arab Hadis tu Nabi Muhammad SAW sebut, siapa yang memulakan satu sunnah yang baik dan orang ikut sunnah tu, maknanya orang buat contohnya dia buat trend apa-apa, dia akan dapat pahala yang sama macam orang yang buat tu tanpa kurangkan pahala dia. Dia bukan ambil pahala orang tu, tapi maknanya orang tu, contohnya kita mula trend trend bagi salam contohnya kan, maknanya belum biasa dan kita lah Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan semua orang ikut. Dia jadi satu trend dan orang ikut So orang yang memulakan trend tu, setiap kali orang amalkan lepas-lepas tu, sebab dia amalkan dah ada pahala dah, bagi salam ada pahala kan, dan kita yang mulakan trend tu akan dapat pahala dia tanpa kurangkan pahala dia. Tapi hadis tu tak berhenti kat situ tau. Dia kata siapa, Nabi Muhammad SAW sebut, siapa yang memulakan sunnah yang buruk, sunnatan sayyi'ah, dan orang ikut, bila orang tu buat dosa, kita akan dapat dosa yang sama juga tanpa kurangkan dosa dia. Kalau zaman sekarang ni, siapa yang suka buat trend-trend di TikTok ke apa benda, kalau baik, alhamdulillah pahala banyak lah. Kalau buruk, na'udzubillah, dosa pun banyak So berhati-hatilah kalau kita buat trend-trend yang buruk Kalau dulu saya teringatlah dialog antara mak dengan ayah saya dan kereta saya duduk kat belakang. Ayah saya MCKK. Lepas tu masa tu ada kes bully lah keluar berita So mak saya tanyalah kat ayah, ni dari zaman abang ke ni? Oh, MCKK, Malay College Kuala Kangsar, ataupun bahasa Melayu dia apa? College Melayu Kuala Kangsar MCKK ayah saya MCKK, mak saya TKC tu, Tunku Kursiah College Tunku Kursiah. So mak saya tanya lah, macam kalau lah dari zaman abang, contohnya dia punya statement macam ni, kalau dari zaman ayah saya lah yang start bully budak-budak, dan tu budak tu pun bully. So sepanjang-panjang tu lah dosa tu, na'udzubillah kan. So sebab tu kalau kita ni elakkanlah buat benda yang tak elok, dan kalau sebab tak berbaloi kalau orang ikut tu, dosa tu bertambah-tambah, tak pasal-pasal Tapi kalau buat benda baik ni. Now, kenapa saya cakap peluang? Sebab adik-adik semua dalam posisi yang boleh set trend yang tertentu, boleh set budaya yang tertentu, sebab adik dalam posisi yang begitu So harapnya guna peluang tu lah untuk buat start trend-trend yang bagus, supaya kalau ramai orang ikut, pahalanya banyak Yang kedua, peluang macam yang cakap tadi lah, meningkatkan diri, bina diri dan sebagainya. Bila lagi nak try, siapa kat sini dah biasa cakap ke depan selain daripada baca doa tadi? Ada? Ya, adik-adik ni semua macam mana nak jawab ke? Tak, tangan ni
pantang larang untuk ni. Ni dah biasa cakap ke depan. Yang lain? Ada juga? Sikit. Apa lagi? Apa lagi kapasiti? Siapa yang kat sini dah pernah menjadi pengurusi mesyuarat? Mesyuarat, adik-adik tak ada mesyuarat apa-apa dalam pusat sumber ke apa tu, dan kita mulakan, maknanya yang mempengaruhi ada pernah? Ya, yang adik lelaki pernah buat apa ni? Ha? Jadi imam. Yang tu tak boleh bagi kan. Siapa yang pernah jadi imam? Okey, alhamdulillah. Semua yang jenis-jenis tu lah, yang bagi tazkirah, jadi imam, tahlil apa semua kan? Ke solat sunat hajat. Ke semua ni, sekejap, kalau yang jadi imam semua trips kan? Ke semua memang trips kan ni? Ke ada yang tak juga? Yang kalau pengawas sekolah? Pengawas sekolah tak ada kena cakap kat depan perhimpunan ke tu ketua je? Saya tak tahu sebab saya. Okey, point dia ialah gunalah peluang tu dan ataupun ciptalah peluang tu Sepatutnya kalau kita nampak situ boleh je usulkan. Boleh tak kita orang ni ada bagi 5 minit try peluang untuk belajar bercakap dan sebagainya. Okey, itu dalam konteks tu. Now, kenapa saya rasa benda ni peluang? Sebab bila masuk universiti macam ni ada benda yang nak tak nak dah kena pandai buat. Contohnya buat pemenangan lah contohnya kan. So kalau orang yang dah ada peluang untuk belajar sebelum tu, dia ada advantage-nya, dia ada kelebihan yang tinggi lah berbanding orang yang masa tu baru tergigit nak belajar So harapnya gunalah peluang itu Dan lagi bagus kita, sebab saya pun masih belajar bercakap dan sebagainya, tapi lagi banyak kita mentrain diri kita, lebih banyak kesan yang kita boleh buat ke depan Okey, tu sisi peluang Sisi tanggungjawab. Dalam konteks tanggungjawab, kalau dalam Islam siapa pernah dengar apa hadis kullukum ra'in, pernah dengar? Setiap seorang daripada anda ni adalah pengembala, kalau literal dan setiap orang akan dipertanggungjawabkan atas gembalaan dia. Pengembala ni tahu kan macam gembala kambing tu kan. So kalau kambing tu pergi langgar tempat orang, dia bertanggungjawab lah. So kalau adik-adik ni lagi lah, setiap seorang ni ada jawatan kan, ada position, dan kita akan ditanya, awak buat apa dengan position tu? Yang tu tanggungjawab lah. Maksudnya kalau kita abaikan, kita buat yang sepatutnya, bukan cikgu yang akan tanya. Kalau dalam hadis tu Allah lah yang akan tanya, kenapa buat gitu? Keduanya ialah kalau kita abaikan tanggungjawab kita, dia boleh jadi huru-hara lah. Contohnya saya tak pernah jadi macam pengawas sumber ke apa ni. Tapi kalau maknanya tak ada orang jaga dan sebagainya, ada benda yang tak sepatutnya berlaku, mungkin boleh berlaku kan. So itu dalam konteks tanggungjawab juga Maksudnya kita yang responsible untuk make sure berjalan on time, kemas dan sebagainya. So kalau kita abaikan, itu aspek tanggungjawab Now, harapan saya ni, harapan saya personal secara peribadi saya mengharap saya mampu untuk menjadi mentor kepada pemimpin-pemimpin akan datang lah. Itu yang saya buat di UIA. Sebab tu saya bawa abang-abang, kakak-kakak datang ke sekolah ni dan sekolah-sekolah lain. Dan juga by extension, dengan berinteraksi dengan adik-adik ni, harapnya ada juga mampu menjalankan tugas tu Siapa kat sini hafal surah Al-Kawthar? Al-Kawthar, Inna a'tainakal Kawthar, hafal? Surah antara surah yang paling pendek, hafal? Ini ke tak angkat tangan ni sebab hafal Ayat ketiga bunyi ni macam mana? Yang lagi cuba bacakan ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa faham? Ada yang kat sini belajar bahasa Arab ke? Ada juga? Inna apa? Bukan ana, inna. Okey. Kenapa saya bawa benda ni? Okey. Inna syani'aka huwal abtar. Saya fokus ayat tu sikit Nanti kalau ada yang ni boleh refer kemudian Sesungguhnya inna syani'aka,
orang yang benci kamu, kamu ni siapa agaknya? Allah cakap dengan siapa? Nabi Muhammad Orang yang benci kau ni huwal abtar, dia oranglah yang terputus. Siapa faham ayat tu? Allah cakap kepada Nabi Muhammad, dia orang yang benci kau tu, dia orang itulah yang terputus. Pernah dengar ayat ni? Pernah? Faham tak? Okey, background cerita dia. Okey, siapa tahu nama-nama anak Nabi Muhammad SAW? Ada tahu? Apa nama-nama yang pernah dengar? Ibrahim, Fatimah, tak dengar? Ummi Kalsum. Ada lagi? Ruqayyah. Alright. Yang agak menarik sebab biasanya orang akan lebih kenal biasanya anak perempuan dia. Tapi ada juga sebut anak lelaki Now, anak lelaki Nabi Muhammad SAW hidup berapa lama? Anak lelaki Nabi Muhammad SAW hidup berapa lama? Dia meninggal kecil kan? Okay. Dalam konteks disebabkan itulah ada orang-orang yang benci Nabi Muhammad tu, dia kutuk, dia kata nak sakit hati. Dia kata Batara Muhammad, ataupun Nabi Muhammad telah terputus. Siapa faham? Okey, bila anak lelaki meninggal, maksudnya dah tak ada anak lelaki yang hidup. Akan ada tak, contohnya kalau saya, kalau na'udzubillah lah, tapi tak nak contoh saya lah kan tapi contohlah nama Muhammad tu Ahmad kalau dia tak ada anak lelaki, akan ada tak bin Muhammad? Kalau dia tak ada anak lelaki, kalau anak perempuan jadi binti kan, maknanya bin Muhammad tak ada, Ahmad atau nama tu. Kalau saya macam anak lelaki tadi, Umar bin Saifuddin. Tapi kalau dia, contohnya kalau dia tak kahwin ataupun dia meninggal, akan ada tak yang bin saya? Tak ada. Sebab tu Nabi Muhammad SAW dia tak ada bin Muhammad. Dan cucu Nabi Muhammad SAW, sampai kenal lah contoh nama cucu Nabi Muhammad, Hasan Hussein dia bin apa? Apa nak ayah dia? Ali kan? Ali kahwin dengan Fatimah anak dia kan? So cucu Nabi Muhammad SAW Hasan Hussein tu bin Ali bin siapa? Bin ayah Ali lah kan? So sebab tu dalam dunia ni tak ada orang yang wujud bin Muhammad. Sebab tu dia kata terputus lah. Maknanya bin Muhammad ni tak wujud dalam dunia ni, kau telah terputus Tapi ayat Allah SWT kata apa tadi? Inna syani'aka huwal abtar. Apa maksud dia? Allah katakan Nabi Muhammad, dia orang lah yang terputus. Faham tak ayat tu? Okey, apa beza kalau saya cakap dia orang pun terputus dengan dia orang lah yang terputus? Ada beza? Ada beza? Contoh kalau adik kecil kita datang, dia main kat playground, katalah adik kita main kat playground, lepas tu dia datang menangis. Kata, bang teman kakak, kawan-kawan saya tu, dia kata saya bodoh. Katalah bahasa yang tukar soalan, tapi katalah dia mengadu kan, kawan-kawan dia ejek, kau bodoh kan. Ada beza tak kalau kita kata dia orang pun bodoh ke? Apa maksud dia tu? Dengan dia orang yang bodoh, beza kan? Satu tu kalau kita kata dia orang pun bodoh, akak tahu engkau bodoh, tapi dia orang pun bodoh ke? Maknanya dia mengacknowledge lah kata kan. Tapi bila kita kata dia orang yang bodoh, maksudnya engkau tak, dia orang yang bodoh. So ayat tadi Allah kata inna syani'aka huwal abtar, maksudnya dia orang yang terputus, bukan kau. Faham maksudnya Allah declare Nabi Muhammad tak terputus, tapi dia tak ada bin Muhammad. So tak terputusnya kat mana? Faham tak soalannya? Sebab Allah kata Nabi Muhammad tak terputus. Tapi kalau kita kata orang Arab tu, legasi nama tu, tahu kan Bani Hashim, pernah dengar Bani Hashim? Sebab apa? Sebab Hashim tu anak-anak dia, tu Bani Hashim lah. Sebab dia ada bin Hashim kat atas tu. Tapi bin Muhammad tadi, macam dia tak terputus? Siapa yang menyambung? Faham soalan tak? Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat, dan sahabat mendidik tabi'in, tabi'in mendidik para tabi'in sampai kita sekarang kan. Itu maksudnya tak terputus So saya bawa ayat ni sebab apa tahu?
Saya sejak saya faham ayat ni, saya bercita-cita untuk tidak terputus. Faham ayat tu? Maksudnya itu hanya akan menjadi kalau saya melatih adik-adik yang mampu latih adik-adik, yang latih. InsyaAllah sampai kiamat. Dan kita tak terputus. Kalau kita baik seorang-seorang, lepas tu tak train siapa-siapa untuk jadi baik juga dan train, kita akan terputus begitu saja. So saya harap, saya nak tutup di sini lah. Saya harap adik-adik pun ada cita-cita gitu lah. So bila kita kata so sebab tu kita nak latih kawan kita pun jadi ada kepimpinan juga, ada baik juga, dan kita nak ajak dia untuk latih. Itu baru kita tak akan terputus insya-Allah. Now, ada beberapa soalan yang saya nak ajak adik-adik berfikir sebelum saya panggil kepada Abang Supar ni. Nak ajak fikirlah. Ni ada adik-adik yang keluar kalau berjalan macam ni ke semua macam ni je. Kemana? Saya berjalan kat jalan pun. Okey. Kalau kita nak ajak kawan-kawan kita berubah untuk lebih baik, adakah kita nak dia ubah sementara sebab terpaksa ke kita nak dia ubah sikap secara sukarela dan berterusan? Sukarela Kenapa? Ikhlas. Kalau dia tak ikhlas, lantak lah. Asalkan dia tak boleh. Now, kalau siapa yang faham hadis yang tadi siapa yang memulakan sunnah yang baik dan orang ikut. Contoh kalau kita berjaya menyebabkan kawan kita, boleh kita ambil basic solat 5 waktu katakan. Bila dia solat, kita dapat pahala. Itu sebab kita yang ajak dia dan ajar dia. Okey. Tapi kalau dia buat tu depan kita je, lepas kita tak ada, dia tak buat dah, dapat pahala lagi tak lepas tu? Tak ada lah kan? Tapi kalau dia berubah secara sukarela dan berterusan, selagi mana dia solat, kita akan dapat lah kan? Boleh faham beza antara dua tu tak? Betapa bezanya pahala dia. Kat sini ada adik-adik yang suka bisnes tak? Bisnes apa? Perniagaan, berniaga. Tak ada? Tak minat? Suka menjual, datang sekolah duk bawa gula-gula ke jual ke? Sepatutnya adalah ni kan. Tapi just nak tahu karakter. Okey, ada beza tak? Orang yang berjaya, contoh lah, tak tahulah, kalau kau adik-adik keluar, tiba-tiba ada orang jual makanan lah contohnya. Belilah, tolonglah beli. Contohnya dia pasal-pasal sampai kita, yalah aku beli contohnya kan. Tapi kita menyampah dengan benda tu. So next time kita keluar lalu jalan supaya tak jumpa dah orang tu. Siapa yang pernah lalu benda-benda macam tu tak? Ada orang yang berjaya memaksa kita buat something atau membeli something, tapi dengan keadaannya kita menyampah, dan masa tu kita belilah, tapi memang kita berhajat tak jumpa lagi lah mamat ni kan. Kita akan jalan. Berbeza tak dengan orang yang somehow berjaya menyebabkan kita sendiri nak beli dan rasa tiap hari nak beli lagi. Kalau kita berjaya buat benda tu, kalau dari segi bisnes, itulah bisnes yang menguntungkan sebab dia menyebabkan orang tu jadi pelanggan tetap. Bukan jadi sekali tu beli, dah tu tak nak beli dah. Boleh relate dengan benda ni tak? Maksudnya kalau kita berjaya menyebabkan kawan kita seronok nak ikut kita buat kebaikan dan akan terus buat kebaikan, pahalanya banyak banding yang kita boleh tonyo-tonyo dia buat sekali tapi lepas tu tak buat dah. Kat sini kalau antara dua ni, kalau bercakap ke depan sebab tadi tanya ada yang bercakap ke depan tak? Kita sebenarnya berkeinginan nak nampak macam orang kata, power lah aku cakap kan. Ataupun kita nak sampai hati dia tersentuh dan dia nak berubah. Kalau antara dua ni, ada pilih yang mana? Atas? Bawah? Atas? Okey, kenapa? Supaya dia dapatlah benda tu kan. Kalau kita bercakap ni, sebab tu saya relate dengan pahala tadi. So kalau kita cakap nak dapat pahala, kita nak orang tu berubah lah. Kalau dia tergap berubah, biasa kat sini kan. Okey, lagi satu kot. Nak mampu cakap sampai ke hati ke, nak pandai goreng ke sampai hangit? Ini bahasa ni sampai ke hati Right.
Kenapa saya cerita benda-benda ni? Sebab mungkin dia akan berkait dengan bagaimana adik-adik ni berperanan dalam peranan masing-masing. Bila kita dengan kawan-kawan sebagai pengawas dengan yang lain-lain kan, kita nak dia jadi apa sebenarnya? Nak just nampak macam kita ni power ke? Kita nak dia actually terasa macam, oh, saya terinspirasi lah nak jadi baik dan sebagainya. So kalau kita sendiri macam ni soalan. Saya harap apa-apa yang adik-adik ajak kepada kawan-kawan yang lain, adik-adik sendiri dah memang seronok dengan benda tu. Adik-adik pernah diajak oleh orang yang kita macam ni? Siapa pernah kat sini nampak member seronok buat something, kita yang pergi tanya, apa yang seronok sangat tu? Idealnya begitu kita jadi macam kita seronok benda sampai orang tanya kan, apa yang seronok nak join lah. Bukan kita pun tak seronok, lepas tu kita paksa orang, jom lah. Aku pun aku tension macam ni, aku nak bagi kau tension kat. Saya buat satu cerita lah kot sebagai towards the end ni. Satu ketika dulu saya dapat call, adik perempuan saya dekat Australia, masa dia belajar kat Australia, dia call, dia macam rungsing lah, maklum sebab saya nak sulung maklum nak minta dia tengah kusut lah, dia tak tahu nak buat apa. Saya kata apa masalah dia. Lepas tu dia start mengumpat kawan dia. Dia kata lah kawan dia ni, saya kata apa pula cerita kat saya ni kan. Rupanya dia orang duduk hostel yang berdua. Kalau boleh bayangkan, dia ada katil dia, member tu ada katil dia. Itu ada meja study Mula-mula dia cakap lah kawan dia ni jenis yang tak solat, keluar pakai skirt pendek, seluar pendek apa tu lah, maknanya macam tu lah, walaupun Muslim. Saya kata apa masalah dia ni kan. Lepas tu dia kata tak masalah dia sebenarnya baru dia nak cerita masalah. Mula dia nak curhat lah. Curhat pernah dengar? Mencurahkan perasaan hati. Lepas tu dia kata okey, satu ketika tu yang dia jadi tension tu ialah dia kata dia nak bangun subuh, dia set alarm. So dia set alarm untuk bangun subuh. Lepas tu masa subuh bunyi lah kan. So kawan dia tu tension tau. Sebab yelah dia kan sebilik kan. So bila alarm tu bunyi, dua-dua lah terjaga. So kawan dia tu tak nak bangun subuh. So kawan dia marah, kau boleh jangan ganggu hidup saya boleh tak? Oh dia cakap tu, boleh kau jangan ganggu hidup aku tak? Sebenarnya stres lah, dia kata dia nak bangun subuh. Lepas tu kena marah dengan kawan macam tu kan. Lepas tu dia tanyalah, dia call, dia kata nak buat macam mana ni belum? Macam nak buat dengan member ni? Masa saya kata oh berat ni. Dan saya masa tu kebetulan ada satu buku Dr. Zakir Naik, 10 soalan paling banyak ditanya dalam Islam. Sebab saya rasa buku tu menarik. Saya kata okey, saya post buku tu kat dia. Dia kata oh nak suruh dia baca ke? Saya kata jangan. Okey, boleh agak tak kalau dalam keadaan tu adik saya ni pergi baca buku ni, dia akan reaksi apa agaknya? Oh kau nak tunjuk alim kan ni? Ataupun kau nak cakap aku ni jahat sangat ke? Apa kan? Banyak orang akan reaksi begitu. Saya kata jangan sekali-kali suruh dia baca. Sebab orang tak akan berubah dengan cara tu. Saya kata macam ni, bila dia ada buat seronok baca buku tu. Buku tu memang seronok lah, dia like reading Dan selalu je buat tertinggal atas meja. Supaya dia macam apa yang seronok sangat tu kan. Sebab kalau yelah orang yang perlu dia nasihati, biasanya kalau nasihat tu datang tanpa diundang, biasanya dia memberontak. Tapi kalau benda tu yang dia sendiri nak minta pandangan, biasanya dia nak kan. So lepas tu saya beritahu lah, dia habis call. Lepas tu beberapa bulan lepas tu dia call, dia happy lah. Oh alhamdulillah member tu dah ajak dah minta kejut subuh sekali. So dia pun happy So point dia ialah, bila kita cakap benda ni, maksudnya orang akan terkesan dengan macam kalau kita punya keseronokan tu melimpah. Okey, saya tak ada contoh kat sini, tapi bayangkan sebab cerita ni apa yang berlaku kita orang, saya pernah dulu masa ada Tok Syekh Arab ni datang ke Malaysia. Lepas tu dia bercerita lah, dan cerita ni dia bukan bercerita je, dia minta, dia kata boleh bawa dulang tak? Bayangkan situasi tu. Kita oh okey bawa dulang. Lepas tu boleh bawa cawan tak? Okey, letak gelas cawan ni atas dulang. Boleh bayang ada dulang, ada cawan. Lepas tu bawa jak air. Bawa jak air. Tuang. Lepas tu dah nak penuh. Tuang je. Tuang lepas tu melimpah. Basah dulang tu kan. Lepas tu dia kata apa tau? Okey, siapa boleh agak apa pengajaran cerita tu?
Faham kan? Dia letak dulang, letak cawan dekat tengah-tengah tu, diisi. Bila dah melimpah tu basah dulang tu kan. Boleh agak tak apa pengajaran dia bawa? Dia kata kalau nak dulang tu basah, cawan tu kena melimpah dulu. Siapa faham? Kalau nak dulang tu basah dengan air, cawan tu dah kena melimpah dulu. So pengajaran dia lah, kalau kita sebagai pemimpin, kita nak orang lain tu nak jadi baik, kita kena baik tu melimpah-limpah lah. Kalau kita baik sikit, susah lah dia nak, faham? Macam kalau kita air ada sikit je, tak melimpah, tak basah lah, tuan-tuan. So dia macam kita nak kawan kita seronok dengan benda ni, kita kena seronok melimpah-limpah, bukan seronok sikit-sikit. So sebab tu poin dia penting. Maknanya kita seronok ke apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat, dan bila keseronokan tu dah melimpah, insya-Allah mudah je nak ajak orang tu. Tapi dia nampak kita pun, aku nampak kau pun tak seronok buat benda ni kan. Buat apa aku nak ikut kan. So harapannya begitulah. Alright. So beberapa kalam ni, ada beza ke kalau kita ajak tapi sebenarnya kita pun tak minat? So kita pun tahu jawapan dia. Harapnya kita ajak sebab kita sayang dan tak nak kawan kita terlepas. So kalau contohnya, siapa yang pernah ajak, siapa yang pernah rasa, oh sedapnya makanan kat sini, lepas tu kita beritahu kawan kita, best makanan tu, rugi ke tak rasa? Pernah? Kita ajak tu sebab memang kita nak kebaikan untuk kawan kita kan. Rugi ada tak rasa? Kebaikan ke? Boleh lah kan. So harapnya kita dalam semua kebaikan kita bawa begitu juga. Alright. So insyaAllah ini yang terakhir lah. Saya harapkan adik-adik semua bercita-cita tinggi. Dan harapnya adik dapat kongsikan. So saya bagi kertas tadi kan, tak tahulah ada yang tulis atau tidak. So dalam masa sekejap lagi, dalam masa 5 hingga 10 minit, saya akan mungkin boleh sambil rehat, sambil tulis. Saya akan jemput Abang Fauz atau sebagai Fauz atau Fauzul. Ini apa, untuk berkongsi sikit lah, sebagai dia student, saya dah lecturer naik, mungkin lebih dekat. Tapi sebelum tu minta tulis dalam kertas tu apa-apa yang pertama tadi apa? Apa-apa yang jenis harapan adik-adik, harapnya dapatlah latihan macam ni, ataupun harapnya dilatihlah benda ni, atau apa, tulis je apa-apa yang diharapkan. Yang kedua, kalau ada apa-apa soalan lah. So insyaAllah kita 11.12, kita ada dalam 10 minit kita bagi untuk tulis sambil ambil angin dan sebagainya. Boleh tulis benda tu, nanti kami akan tengoklah. Harapannya kalau ada benda-benda yang adik-adik harapkan yang kami boleh bantu, insyaAllah itu yang kami akan usahakan lah, akan datang. Wallahu a'lam. So harapnya dapatlah sesuatu daripada apa yang saya berceloteh sebanyak ni, insyaAllah. Mohon maaf kalau terlalu terlalu heavy ke ataupun terlalu dry, insyaAllah. So ambillah masa, boleh tulis. Dan kalau sementara tu ni maknanya saya dah habiskan sesi saya, akan ada waktu rehat sambil nak tulis apa-apa. Dan nanti kita akan jemput pula Bang Fauz kejap lagi. Tapi sementara tu kalau ada apa-apa soalan yang informal nak tanya, boleh je tanya saya ke, tanya abang kakak pun boleh. Wallahu alam, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita bagi sampai 11.30 dulu ya. 11.30 kita akan banyak apa-apa ni. So ada dalam 17 minit lah sebenarnya. So kalau nak stretching, nak regang badan pun ada masa, nak ambil nafas ke apa. Tapi harapnya kalau ada apa-apa yang nak tulis tu tulislah ya, supaya seboleh mungkin kami akan cubalah membantu apa yang adik-adik harapkan ni. Wallahu a'lam.